Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman la yazul. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa faqihna fid din. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك والجهاد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا يا رب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع المقربين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Apa khabar? Kekasih Allah semua. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat pada Allah yang telah memilih kita untuk berada di taman syurga yang Allah sediakan untuk mereka-mereka yang dipilih untuk menghadiri majlis yang sedang dinaungi oleh para malaikat rahmat, insya-Allah. Jadi sebelum kita mula ni, saya nak cerita satu kisah. Suka kan dengan cerita? Suka ya. Bukan budak-budak je suka, orang tua pun suka juga. Dia bukan cerita apa, ini berlaku di padang mahsyar. Iaitu ada satu kumpulan bangun di padang mahsyar dan Allah persilakan mereka duduk di atas kursi yang diperbuat daripada permata yang bersinar. Kita permata ni dia ambil kecil-kecil, dia pelekat-pelekat je bagi cantik. Ini seluruh kursi itu diperbuat daripada permata. Bayangkan bagaimana indahnya kursi itu, menyebabkan seluruh yang duduk di sekeliling tempat tu cemburu. Tak dengar. Tak Tak dengar. Di sini masuk ke tak? Masuk. Dengar. Boleh? Boleh ya? Okey. Menyebabkan semua penduduk padang mahsyar yang ada di sekeliling tempat tu cemburu. Sehingga ada satu orang Arabi. Arabi ni orang kampung lah. Orang kampung ni dia tak ada protokol. Dia berasa je, dia terus lakukan. Dia terbangun sampai duduk melutut. Berdiri atas lutut. Dia panggil apa ya? Melutut lah. Dia terbangun dan terus melutut daripada duduk dalam masjid tu. Kemudian dia terus tanya, "Ya Rasulullah, tolonglah cerita kepada kami, apakah sifat orang-orang yang diberi penghormatan yang begitu istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala? Macam mana tak istimewa? Wajahnya berseri-seri, tempat duduknya berkilau-kilauan, diperbuat daripada permata, bukan ditatah, diperbuat daripada permata. Ada tak di dunia ni sebuah kursi dibuat daripada permata? Tak ada. Kalau nak buat mahkota pun dia tampai-tampai aja permata tu. Bukan seluruh mahkota tu dibuat daripada permata. Itulah hebatnya. Maka jawab baginda Rasulullah, mereka ini ialah kumpulan yang datang dari berbagai-bagai puak. Dari Kedah, dari Perlis, dari Kelantan, dari Terengganu, dari
dari India, dari China, dari Jepun, dari mana? Contoh. Mereka ini datang daripada puak yang berbagai-bagai. Dan mereka berkasih sayang kerana Allah. Dia tak kira kamu bangsa apa pun, asalkan kamu orang baik, kamu orang beriman, kami terima kamu sebagai saudara. Rasulullah bukan menganjurkan kita berkasih sayang saja, tapi dia letak sebagai saudara. Lebih lagi kalau yang duduk tu jiran kita. Sebab itu Rasulullah bersabda, hampir-hampir jiran itu menjadi pewaris. Apa makna pewaris? Akan mewarisi harta. Hampir-hampir. Bukanlah jiran tu boleh jadi pewaris, tapi nak cerita rapatnya hubungan yang Allah kehendaki berlaku di kalangan kita. Jadi mereka ini yang diberi penghormatan itu kerana mereka menyuburkan kasih sayang kerana Allah. Itu yang saya nak cerita pada siapa tadi yang bimbing saya tadi, siapa lah? Mana Diana ni? Diana ya? Liana. Liana tu lemah lembut. Mana Liana lemah lembut? Where are you? Oh, dah lepas ke belakang dah. Lepas ni kita panggil dia wahai si lemah lembut. Lemah lembut ni ada satu daripada sifat ahli syurga. Sebab itu kita diajar untuk berdoa, Allahumma rzuqni wara'an layyinan. Liana dah dapat ada satu. Ya Allah, rezekikan kepada aku sifat wara', yang kedua lemah lembut. Jadi alhamdulillah, terima kasih Liana, wahai si lemah lembut. Jadi maknanya Allah Ta'ala kehendak supaya kita jangan kira negeri mana, bangsa apa, keturunan apa, yang penting dia tu orang baik. Jadikanlah dia macam saudara kita. Baru nampak hidung. Macam saudara kita. Jangan kita anggap, oh awak ni tak boleh geng dengan saya sebab awak ni low class, saya ni keturunan hebat-hebat, saya ni tengku, saya ni nek, saya ni apa, datuk, datin, puan seri, macam-macam seri. Jangan. No. Semua ini kita macam gigi sikat. Gigi sikat tu sama tak? Sama. Tak ada beza. Sebab itu bila masuk ke bawah, tak ada beza. Kaya ke, miskin ke, berpangkat ke, tak berpangkat ke bawah sama saja. Bahkan yang berpangkat tu lebih dalam lagi. Kan? Itulah. Sonok tak dapat cerita ni? Sonok. Jadi nakkah kita berkasih sayang? Sukakah kita disayangi? Irham man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihilah penduduk bumi, akan mengasihi engkau penduduk langit. Siapa penduduk langit? Malaikat. Siapa penduduk bumi? Manusia dan semua makhluk. Semua makhluk. Sebab itu walaupun seekor semut, Nabi Sulaiman senyum kat dia. Kan? Fatabassama dhahikan. Nabi Sulaiman senyum kat dia kerana dia raja semut yang menjaga anak buah dia. Tengok, semut pun diajar. Diajar oleh Allah untuk kita ambil pengajaran. Semut yang tak ada akal tu pun dia mengetahui tanggungjawab dia menjaga anak buah dia supaya tidak dipijak oleh tentera Nabi Sulaiman. Maka begitulah Allah nak semua makhluk ini bertanggungjawab. Kalau ibu ayam pun sayang anak dia, ibu kuda. Ini ada dalam hadis ni. Allah Ta'ala turunkan ke dunia ini, Allah mempunyai 100% kasih sayang. Allah ada sepenuhnya 100% kasih sayang. Tapi Allah simpan banyak mana? 99. Satu lagi ke mana? Hantar ke dunia. Untuk siapa? Untuk seluruh makhluk. Bukan untuk manusia saja. Untuk seluruh makhluk
sehingga seekor ibu kuda mengangkat kakinya, tidak memijak anak kuda yang baru dilahirkan itu. Kerana apa? Kerana kasihnya kepada anaknya tadi. Andainya ada manusia yang tak kasih pada manusia, dia lebih hina daripada binatang. Binatang pun kasihkan anak. Binatang pun sayangkan anak dia. Cuba ibu ayam masa anak dia kecil, cuba dekat, apa jadi? Kita akan diserang habis-habisan. Kan? Kerana apa? Takut anak dia disakiti oleh kita. Itulah. Maka sebab itu antara doa kita, minta warak, minta lemah lembut, minta Allah campakkan dalam hati kita sifat kasih sayang. Sebab itu Allah isytiharkan, dia maha pengasih, maha penyayang. Jadi orang yang menyuburkan kasih sayang dalam diri dia kepada keluarga, kepada sahabat, kepada murid, kepada jiran, kepada pemimpin, kepada pemimpin yang baiklah, ya, dan kepada semua makhluk, ini adalah orang yang layak ditempatkan di atas. Dia kursi di akhirat, dia bukan kursi macam ni, dia pelamin yang dibuat daripada permata. Cemburuilah hadirat sekalian, doalah, mudah-mudahan kita mendapatnya, insya-Allah. Itu mukadimah hari ini. Jadi hari ini kita akan sambung lagi kisah berkenaan dengan padang mahsyar. Ya. Oh, itu ada dia orang masuk dalam TikTok padang mahsyar kita ni. Banyaklah pakai telefon saya. Di mana Ustazah cerita ni padang mahsyar ni? Rupanya Pak Cik, nama apa Pak Cik kita ni? Mansur. Pak Cik Mansur. Oh, ya, Mansur ni orang diberi pertolongan. Insan yang sentiasa mendapat pertolongan, mudah-mudahan di dunia sampai ke akhirat Pak Cik Mansur, insya-Allah. Jadi itu Pak Cik Mansur, dia masuk dalam TikTok pakai telefon saya lah. Terima kasih Pak Cik Mansur. Minta maaf ya panggil Pak Cik pemuda, Pak Cik penghormatan. Okey. Imam Ghazali di dalam Kashfu Ulumil Akhirah. Ini nama kitab dia. Apa makna kashfu? Membuka. Ulum, kisah-kisah, ilmu-ilmu tentang akhirat. Jadi dalam kitab ni Imam Ghazali telah kumpul perkara-perkara berhubung dengan alam akhirat, termasuklah di padang mahsyar. Berkata semua orang dia berkata, semua orang yang berzina dan liwat masa di dunia, dia buat kerja maksiat ini. Dia berzina dan dia liwat. Dibesarkan alat kelamin dia tu. Saya nak sebut pun malu. Tak payah sebutlah ya. Dibesarkan alat kelamin dia tu, dua-dualah ya. Sama ada dia guna untuk berzina ataupun untuk meliwat, kedua-dua alat kelamin tu Allah besarkan pada hari kiamat. Dan nanah serta danur, iaitu air keluar dari bangkai mayat yang telah busuk, mengalir daripadanya hingga mengganggu mayat yang telah busuk, mengalir dan yang ganggu jiran-jiran mereka. Itulah. Baca slow-slow boleh, jangan laju. Okey. Jadi itu yang pertama ya. Imam Ghazali cerita di akhirat orang yang di dunia ni dia melakukan perkara terburuk itu, sekarang ni nak melakukan perkara buruk ni dianggap sebagai perkara biasa. Sebab itu setiap 17 minit dikatakan lahir anak di luar nikah. Itulah bagaimana manusia akhir zaman lebih dahsyat daripada binatang. Tidak ada sedikit malu.
dan tidak takut langsung tentang akhirat. Allah besarkan alat dia tu sehingga akan keluar daripada alat tu sejenis air busuk, sehingga jiran-jiran dia tak mampu untuk mencium bau air yang keluar daripada alat kelamin dia tu. Wal-iyadzubillah. Seterusnya, silakan. Siapa nak baca tadi? Orang yang bermain memukul kayu. Memukul kayu di mahsyar. Orang yang bermain memukul kayu di hasyar bersama-sama kayu permainannya yang digantungkan di lehernya. Ini saya tak faham. Apa maksud main pukul kayu ni? Ini mesti benda yang negatif ni, tak bagus ni. Jadi apa benda? Dia lawan berkelahi pakai kayu ke? Jadi saya tak faham. Takkan orang main hoki kot. Main hoki tak lawan pukul kayu, dia pukul bola kan. Ataupun dalam Islam, dalam masyarakat Melayu, dia kata ada orang main kayu tiga. Agak-agaknya main kayu tiga tu maknanya dia ada pasangan yang halal, tapi dia mencari pasangan yang tidak halal. Itu main kayu tiga. Tapi yang ni main pukul kayu, saya tak faham lah. Tak apalah. Ya? Hasyar dihimpun. Mahsyar tempat perhimpunan. Hasyar dihimpun. Ya? Jadi dihimpun dengan kayu-kayunya. Dan kayu tu pula dia gantung pada leher orang tu. Wallahu alam lah. Mudah-mudahan kita tak ada lah kot. Main kayu pun tak faham. Macam mana nak main? Macam mana nak terlibat dengan permainan macam tu ya? Mudah-mudahan jauhlah kita. Ya, seterusnya. Orang yang berserunai dihasyarkan dalam keadaan berserunai. Berserunai ni dia main alat yang melalaikan. Dia guna benda tu menghabiskan umur dia, main benda yang sia-sia tu. Jadi dia duduk tanggung serunai itulah. Sampai bertahun-tahun di mahsyar esok. Okey, orang yang minum arak dihasyarkan beserta dengan gelas minumannya, tergantung di lilit dan botol, atau bercanda arak berada di tangannya dan baunya lebih busuk daripada bau semua bangkai. Itu orang yang minum arak. Esok dia duk pegang gelas arak, duk gantung dia punya botol arak di leher dia, dan bau dia lebih busuk dari bangkai. Wal-iyadzubillah. Sebenarnya minum arak ni pun di dunia ni pun busuk ya. Busuk, tapi kenapa dia orang minum sedap kan? Siapa pernah rasa? Saya pun tak tahu. Tapi saya nyaris tau. Punya tak retinya pergi Mesir dulu. Sambut Hari Merdeka. Jadi pergi rumah Pak Duta. Rupanya zaman dulu saya tak tahulah zaman sekarang. Setiap orang yang nak pergi luar negara, dia mesti ambil khusus tentang kategori arak ni. Ada yang kelas sekian, dan bila dia buat program antarabangsa, dia kena sedia benda tu. Sebab yang akan datang tu dari berbagai bangsa, dari berbagai agama. Jadi kalau tak sedia benda tu, tidak diiktiraf sebagai jamuan international. Jadi kami ni penuntut belajar, dijemput jugalah nak sambut Hari Merdeka. Pergilah tengok, sedapnya. Dalam gelas ni nampak jernih elok aja. Nasib baik tak minum. Kau tidak bolehlah cerita hari ni. Tak bolehlah cerita hari ni sebab Allah Ta'ala takdirkan, Allah selamatkan kita. Apabila Allah sayang pada seseorang, Allah takdirkan selamat dia daripada sesuatu yang maksiat, yang Allah tak redha. Dan Allah bawa dia, pimpin dia kepada perkara-perkara yang boleh mendatangkan kebaikan pada dia. Contohnya, selama ni dia berkawan dengan orang tak semayang. Tiba-tiba ditukar tempat kerja. Dia jumpa orang yang baik, yang bimbing dia untuk semayang. Itu satu petanda Allah kasih itu.
Hadirat sekalian, masa muda dulu duk hadir ke majlis ilmu? Tak pun, dengar pun tak pernah. Tapi bila ditakdirkan datang ke USJ ni, tak tahulah USJ berapa. Ada pula di USJ ni sebuah masjid yang sangat hebat. Program dia untuk menyantuni ummah. Dan hadirat pula dipilih dalam sekian ribu di keliling masjid ni. Inilah intan-intan terpilih. Mudah-mudahan akan duduk di atas pelamin permata tadi. Jadi dipilih, maka ini adalah tanda kasih sayang Allah. Sebab itu apabila Allah kasihkan sesuatu, kasihkan seseorang, Allah takdirkan sesuatu yang boleh membawa dia kepada berhijrah, membawa kepada perubahan daripada yang tak elok kepada yang elok. Tapi apabila Allah tak sayang pada seseorang, Allah takdirkan dia bertemu dengan sesuatu asbab, sesuatu kawan, seseorang kawan ataupun sesuatu tempat kerja yang menyebabkan dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ada sepotong hadis. Idza aradallahu bi'abdin khairan istakhdamah ataupun ista'malah. Sahabat tak faham. Bila Allah nak, Allah sayangkan seseorang, Allah pergunakan dia. Sahabat tak faham. Wa kaifa yasta'milu ya Rasulullah? Bagaimana Allah pergunakan dia ya Rasulullah? Yuwaffiquhu li'amalin salih qabla al-maut thumma yaqbiduhu alaih atau kama qala. Allah Ta'ala taufikkan dia, dorongkan dia, beri kepada dia sesuatu perkara yang menyebabkan dia melakukan amal salih. Sama ada dia jumpa kawan baru yang salihah, ataupun dia berpindah ke tempat baru yang baik, ataupun dia berjiran dengan orang baik, ataupun dia dapat guru yang baik, kata-katanya boleh menyedarkan dia. Macam-macam cara lah. Ini cara Allah mempergunakan dia. Dan ketika dia sedang melakukan kebaikan itu, Allah jemput dia. Tengah dia duduk mengaji, tiba-tiba telentok-telentok, inna lillah, Masya Allah. Tengah dia duduk bersilaturahim, inna lillah. Tengah dia buat amal salih, Allah jemput dia. Itulah tanda orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu saya katakan hadirat yang hadir dalam majlis ilmu ini adalah tanda yang sangat jelas Allah sangat kasih pada hadirat sekalian. Amin ya rabbal alamin. Itulah orang yang minum arak, begitulah dahsyatnya di akhirat besok akan dibangun, duk pegang gelas arak, duk gantung kan? Duk bawa ni panggil apa? Tangan dia pegang gelas. Botol arak tu digantung di leher dia, jadi apa? Jadi loket. Berloketkan botol arak. Dan bau dia terlalu busuk sehingga mengganggu orang-orang yang berada di sekitar dia. Awaslah. Orang yang mudminul khamri, Allah tidak akan beri rahmat, tidak akan beri kasih sayang kepada orang tersebutnya. Kalau selagi dia tidak bertaubat, dia jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wal iyad billah. Seterusnya, apabila tiba di padang mahsyar, iaitu di Baitul Muqaddis dan Baitul Maqdis, yang suci di mana tiada sebarang maksiat kepada Allah Taala dilakukan. Itu maknanya bila semua yang disebut daripada yang pertama minggu lepas, 2 minggu lepas sampailah yang hari ini, bila semua dibawa ke padang mahsyar, dan di padang mahsyar tu tak ada apa-apalah, tak ada orang minum arak, tak ada orang berzina, tak ada orang buat apa-apalah. Sebab di padang mahsyar itu nak tengok orang lain pun tak sempat. Masing-masing sibuk dengan diri sendiri. Sehingga tak kenal bapa, tak kenal mak, tak kenal anak, masing-masing sibuk dengan diri sendiri di padang mahsyar. Ya, okey. Seterusnya, Apabila
Jadi maknanya apa tu? Tidak ada sebarang maksiat kepada Allah Ta'ala dilakukan dilakukan. Jadi mereka berhenti untuk dihukum. Ini kena koma-koma bagi betul. Jadi mereka semua berhenti di padang mahsyar untuk dihukum. Kemudian manusia di mauqif. Manusia di mauqif itu mengikut keadaan ketika mereka mati. Apabila masuk syurga, nanti sekejap. Apa makna mauqif? Mauqif ni tempat berhenti. Mahsyar tempat berhimpun. Bila dia orang sampai di tempat berhenti, dia bangun daripada merata-rata tempat, pergi berhenti di padang mahsyar. Bila sampai di situ, mereka menunggu keputusan. Ya, menunggu keputusan yang akan dibuat, dibicarakan di padang mahsyar. Dia ringkas je ni. Apabila masuk syurga, apabila masuk syurga, semua orang mukmin berkeadaan muda belia dalam usia genap 33 tahun. Tidak lebih dan tidak kurang. Sementara orang kafir. Sekejap. Jadi maknanya dia ringkaskan saja. Maknanya bila sampai pada mahsyar, Allah Ta'ala akan mengadili, dan orang-orang yang baik-baik, orang yang beriman, Allah akan masukkan. Pertama sekali Allah mudahkan balik dengan susah hati, walaupun berumur 70, 80, 90 pun jangan susah hati. Besok umur sekarang mana? 33. Balik cari gambar lama. Cari gambar lama, tengok balik wajah umur 33. Saya jumpa umur 20. Umur 20 saya frame lah nak tengok aku muda dulu, comel ke tak? Tak comel pun. Jadi tapi masa dulu badan macam semut. Maksudnya tak macam lah. La ni macam guni bekas. Jadi maknanya jangan susah hati. Yang penting kita bersiap sedia untuk menjadi orang yang punya sifat yang dikatakan sifat ahli syurga. Ada berapa sifat ahli syurga? 4. Awaban, hafizan, khasyar rahmana bil ghaib, wa jaa biqalbin munib. Cerita banyak kali dah, lupa. Ahli syurga sentiasa bertaubat. Sebab Allah tahu kita ni tak sunyi daripada salah dan silap. Jadi sentiasa bertaubat, jangan tunggu buat silap baru bertaubat, tapi sentiasa bertaubat. Satu. Yang kedua, hafizan, sentiasa menjaga diri dari melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hafiz. Kalau orang menjaga ingatan, hafalan dia tu dinamakan al-hafiz. Tapi ahli syurga dia menjaga diri daripada melakukan maksiat setelah dia bertaubat. 2. Yang ketiga, awaban khasyar rahman bil ghaib. Hati dia sentiasa takut kepada yang maha pemurah, yang maha pengasih, walaupun dia tak nampak Allah. Gaib daripada pandangan mata kasar dia, Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia dapat menyaksi Allah dengan mata hati. Tapi kalau wali Allah, dia boleh melihat Allah, dia boleh hilang diri dia. Ini wali Allah. Kita ni yang tak wali, kita melihat Allah dengan mata hati, walaupun mata kepala kita tak nampak. Dan sebarang benda yang abstrak di dunia ini kita dapat melihat dengan mata hati. Contoh, amanah. Bolehkah nak tengok amanah? Tak boleh. Tapi kita, mata hati kita boleh melihat. Bila satu orang tu jujur, ikhlas, bertanggungjawab, tidak khianat, tidak buat benda yang mungkar, kita katakan dia amanah. Tapi tak nampak. Jadi sebab itulah benda-benda yang gaib ni mesti kita imani dengan sebenar-benarnya. Sebab itu alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi
hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib. Nombor satu sekali, nak jadi orang bertakwa ni kena yakin dengan perkara yang ghaib. Ghaib ni yang di dunia ialah yang abstrak tadilah. Sabar, lemah lembut, bertanggungjawab, berkasih sayang, bersilaturahim, cinta kepada kebaikan, memperjuangkan kebenaran. Itu ghaib. Hanya orang pintar saja, orang yang mempunyai akal yang waras saja yang dapat melihat ghaib. Orang yang tidak waras, orang yang tidak pintar, dia nampak yang di depan. Oh, ini duit. Tak kira halal kah haram kah? Hak aku aku, hakmu, hak aku. Pasal apa? Tertarik dengan rial, dengan RM, dengan apa lagi? Euro, dengan apa lagi? Bat. Bat. Lagi rupiah. Itu semua menjadi tarikan. Sehingga isytihar yang dikemukakan oleh Rasulullah, dua penyakit akan berlaku pada umat ini, menyebabkan umat ini akan binasa. Apa dia? Cinta dunia. Yang kedua, takut mati. Pasal apa? Kalau berjuang nanti mati. Kalau tak berjuang tak mati ya? Mati juga. Sebab itu orang yang berjuang, dia punya apa? Dia punya syiar dia. Syiar ni orang Melayu kata apa? Syiar. Lambang. Lambang dia, Aish azizan atau mut syahidan. Inilah yang dipegang oleh Hamas. Hidup mulia, memperjuangkan kebenaran, menggunakan segala anugerah Allah untuk berjuang merealisasikan tuntutan Allah, ataupun demi untuk memperjuangkan ini aku mati syahid. Sebab itu jangan tak takut. Saya tak tahu nak cerita lah macam mana sedihnya bila dengar cerita seorang budak umur 7 ke 8 tahun. Semua adik-beradik dia dalam kereta tu 5 ke 6 orang dah mati ditembak Israel. Tinggal dia seorang dalam kereta tu, dikelilingi oleh mayat anak beranak dia, adik-beradik dia. Dia ambil telefon kepada Bulan Sabit Merah. Mereka tanya, adik di mana? Saya tak tahu. Sebab semua dah hancur. Tak tahu ni di mana. Tapi orang Palestin ni bijaksana. Dia dapat trace, dia cari. Tetapi selepas 12 hari. 12 hari dia duduk bersama 5-6 mayat dalam kereta. Dia makan tak? Dia minum tak? 5-6 orang mayat ni 6 hari ni dah jadi macam mana? Sebenarnya tak. Inilah yang dicemburui oleh Yahudi. Mereka berbau wangi. Di dunia lagi Allah dah tunjuk bagaimana orang yang diinayai mati syahid. Jadi lepas tu sebab apa dia sampai 12 hari tak dapat nak dikesan di mana? Satu, yang kedua tak boleh nak pergi cari. Dia keluar saja ditembak, Nak keluar nak tolong orang kena tembak juga. Orang yang nak keluar nak tolong kena tembak lagi. Jadi 12 hari baru jumpa. Jadi kesimpulannya dia tak cerita. Budak yang telefon yang 7-8 tahun tadi telefon tadi, adakah masih hidup setelah 12 hari? Dia tak cerita. Inilah bagaimana dahsyatnya ya manusia ni bila dia tidak ada iman, bila dia diperkudakan oleh syaitan. Kita akan diperkudakan oleh syaitan dengan cara masing-masing. Yang paling ramai cinta dunia. Yang kedua takut mati. Takut tak takut, Allah dah tentu dah. Kawan ni umur sekian, kawan ni umur sekian. Makanlah suplemen banyak mana pun sampai masa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebelum raji'un kita kena istiqamah, kena awaban, yang kedua hafizan, yang ketiga khasyar rahman bil ghaib, takut pada Allah walaupun Allah itu ghaib daripada pandangan mata kita. Tapi sebenarnya ada dalam diri kita. Dalam diri kita ada roh Allah. Ada roh Allah.
Jangan kata Allah ada dalam diri. Roh Allah ada dalam diri kita. Jadi sampai masa roh itu akan balik kepada Allah, dan tempat letak roh ni akan balik ke asal dia. Mana asalnya? Seksyen 21. Hadirat, berapa? Seksyen berapa? Sama juga 21. Oh, lain lah, bukan 21. Tak apalah. USJ lah. Okey, tak apalah. Itu yang ketiga. Yang keempat, wajaa biqalbin munib. Datang bertemu dengan Allah, membawa sekeping hati yang sentiasa rindu pada Allah, sentiasa cenderung pada Allah, sentiasa cintakan Allah. Itu hati yang cenderung, hati yang bersih. Jadi sebab itu kita kena jaga hati. Bercakap selalu dengan hati. Wahai hati, kamu menjadi tempat pandangan Allah. Kamu menjadi asbab, punca perkiraan Allah. Andainya kamu bersih, insya-Allah seluruh anggota akan mengikut arahan kamu. Datang sini siapa arah? Hati. Kaki kata, oh hati kita nak pergi. Tangan pun sibuk dah buka almari cari baju. Tangan pun sibuk kat mana suri kereta. Kaki pun sibuk cari kasut. Maka semua ni melangkah datang. Arahan hati, arahan hati. Itulah. Jadi 4 sifat ahli syurga ya. Awaban, banyak bertobat. Hafizan, sentiasa jaga diri pada kemurkaan Allah. Khasyar rahman nabil ghaib, takut pada Allah walaupun tak nampak Allah. Wajaa biqalbi munib, datang menemui Allah dengan hati yang cenderung kepada Allah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Itu ahli syurga ya. Kemudian ahli neraka pula. Sementara orang kafir masuk neraka dalam keadaan yang berbeza tubuh badan mereka. Jadi maknanya orang kafir ni dia tak sama. Ahli syurga sama ya. Sama cantik, sama muda, sama lawa, sama segala-gala. Itu dari segi tubuh badan, tapi dari segi tempat tinggal berbezalah. Ada first class, ada second class, ada third class. Dia sampai berapa kelas? 8 kelas. 8 classes syurga. Ya. Tapi neraka ada berapa kelas? 7 sahaja. Kenapa? Rahmat Allah lebih besar daripada azab Allah. Jadi tak apa 7 pun muat. Walaupun ramai yang tempah tiket untuk ke neraka. Tapi apa kata neraka? Hal min mazid. Bila dia campak. Ahli neraka ni dia campak aja. Ahli syurga diusung, macam pengantin dia apa? Diarak oleh para malaikat, dibawa ke syurga. Ini ahli syurga. Ahli neraka dibalingnya oleh malaikat. Lempang. Orang Kedah kata lempang. Dia baling saja masuk neraka. Bila masuk terlalu ramai, Allah Ta'ala tanya cukup lagi. Apa jawab dia? Hal min mazid. Ada lagi kah? Kita ni kalau api, kita bubuh kayu api banyak mana pun, cukup tak? Dia akan jadi lebih besar api tu. Dan bila kalau kita bubuh banyak mana pun, dia akan menyala lagi. Dan akhirnya akan jadi abu. Jadi banyak mana bubuh kayu api pun, dia tidak akan kenyang. Dia tidak akan cukup. Makin banyak bubuh kayu api, makin marak dia menyala. Jadi dia tanya, boleh tambah lagi? Ada lagi kah? Neraka tanya pada Allah. Jadi sebab itu kita selalu ingat tak dulu kita baca hadis, siapa minta syurga 3 kali, syurga berdoa ke Allah. Ingat tak? Lupa dah. Apa syurga kata? Ya Allah, masukkan dia ke dalam aku. Minta jauh daripada neraka 3 kali, apa neraka kata? Ya Allah, jauhkanlah daripada aku. Jangan lupa. Lepas daripada bagi salam, minta 3 kali. Ya Allah, kurniakanlah syurga padaku. Ya Allah, kurniakanlah syurga padaku. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Dan wa na'udzuka min sakhatika wa 3 kali.
kedua-duanya. Yang satu minta masuk kat dia, yang satu lagi minta jauh daripada dia. Amin ya rabbal alamin. Okey. Dalam sepatah hadis, dalam sepotong hadis disebut gigi orang kafir di dalam neraka besarnya seperti bukit Uhud dan pahanya seperti Warakan, iaitu sepasang bukit di Madinah. Masya Allah. Bayangkan, gigi dia pernah pergi Madinah tak? Kita mesti dibawa pergi melawat Uhud. Uhud ni sebuah bukit. Setiap batang gigi ahli neraka tu sebesar bukit Uhud. Dalam diri manusia ada berapa batang gigi? Mana cikgu? Mana doktor gigi? Ada doktor gigi sini? Balik tengok cermin ada berapa? Cuba bayangkan kalau nak susun bilangan gigi tu, satu sebesar bukit Uhud, besar mana mulut dia? Besar mana muka dia? Besar mana dia punya bau daripada kanan ke kiri? Sebab itu paha dia tu sebesar apa tadi? Warakan. Warakan ni apa dia? Sepasang bukit di Madinah. Ya Allah ya Tuhanku. Lagi besar ahli neraka, lagi dahsyat sisaannya. Jangan kata neraka, di dunia ni pun kalau orang besar, kalau dia rebah, banding dengan orang yang kecil, rebah macam mana? Payah nak bangun. Jangan rebah, duduk pun payah nak bangun. Apatah lagi kalau jatuh, kalau rebah. Bagaimanalah buruknya wajah ahli neraka dan bagaimana besarnya. Lagi besar dia punya badan, lagi dahsyatlah dia punya azab siksaan dia. Kalau badan kecil, sikit je bahagiannya. Kalau badan besar, lagi dahsyat. Wal iyazubillah. Minta Tuhan jauh. Riwayat daripada Asar menyebut Asar ni maknanya kata-kata sahabat, kata-kata ulama, kata-kata bukan Nabi, bukan Rasul. Ini asar. Kata-kata hikmah, ya. Menyebut bahawa Allah Ta'ala menghasyarkan segala umat manusia dan jin dengan bertelanjang dan berkeadaan hina. Itu satu lagi. Kerajaan diwujudkan daripada raja-raja dan yang mulia menjadi hina dan kecil setelah mereka menikmati kebesaran dan melindas hamba Allah Ta'ala di muka bumi serta tidak pula mengerjakan perintah-perintah Allah Ta'ala. Itulah. Maknanya dibangun dalam keadaan tak berpakaian. Tetapi dalam hadis yang lain diceritakan orang yang suka menghadiahkan pakaian pada orang. Ya, dia memberi sumbangan bagi pakaian pada orang. Sekarang ni orang yang sedang menghadapi sejuk dan sebagainya dia bagi. InsyaAllah dia bangun berpakaian. Kalau dia suka hadiah pakaian pada orang. Tapi janganlah hadiah benda yang kita tak mau. Hadiah yang masih cantik, cuma kita tak padan, tak apalah. Jangan. Kadang-kadang ada pula dia nak jadikan kosong almari dia tu. Dia bagi pakaian yang entah apa-apa. Dia pakai ramu je, bohlan plastik, pergi hantar tempat kumpulan mengumpulkan pakaian. Itu tak bagus. Sebab itu bila kita nak memberi, berilah yang baik, yang kita suka. Kita boleh bagi yang kita tak boleh pakai, dah kecil, tapi masih cantik, tak apa. Tak apa itu. Sebab orang nak terima tu ada yang besar, ada yang kecil. Dia boleh gunakan, ya. Itu kena faham. Tapi majoritinya bangun dalam keadaan tidak berpakaian. Dan masa itu dibangunkan semua. Manusia, jin, binatang semua akan dibangunkan. Okey, teruskan. Kemudian muncul pula sekalian binatang daripada tempat masing-masing dengan menunjukkan kepala yang dahulunya amat puas kepada makhluk. Mereka datang dalam keadaan hina dan merendahkan diri kerana suasana itu. Jadi itulah. Bila binatang bangun, binatang pun tahu bagaimana keadaan yang begitu dahsyat. Mereka bangun dalam keadaan tunduk. Sekarang ni ada binatang sombong. Contohnya binatang-binatang buas tu. Garang bukan main. Jumpa kambing di balasnya. Jumpa kerbau di hantamnya. Inilah segala singa, segala gajah, segala buaya, segala apa. Tapi semua binatang tu besok akan tunduk di hadapan Allah
Subhanahu wa ta'ala, kerana mereka sedar hari itu adalah hari yang sangat menakutkan. Hari berhadapan dengan yang maha kuasa, yang maha agung. Segala kesombongan dia tu habis. Tunduk semua sekali. Okey. Semuanya berhenti di belakang makhluk manusia. Semua datang pula sekalian syaitan dengan merendahkan diri serta hina di hadapan Tuhan Al-Malikul Taliyan selepas bertakabur semasa berada di dunia. Setelah cukup bilangan isi bumi yang terdiri daripada manusia, jin, syaitan dan binatang, maka seluruh bintang di langit jatuh bertaburan ke atas mereka, termasuk matahari dan bulan yang jatuh terhempas, menyebabkan kegelapan menyelubungi mereka. Sedang semua makhluk mengalami keadaan kelam kabut dan huru hara itu. Tiba-tiba langit yang tebal itu terbelah dan pecah di atas kepala mereka, sedangkan tebal langit itu ialah sejauh perjalanan 500 tahun. Masya Allah. Jadi tadi saya belum sebut, iaitu di akhirat besok orang-orang semasa di dunia ni melakukan kezaliman pada orang lain. Dia itu orang besar, dia itu orang hebat di dunia, semua orang sanjung, semua orang mesti yes, walau apa pun yang dia arah. Tapi di akhirat besok dia menjadi sehina-hina orang. Jadi sebab itu sedarlah diri kita. Jangan sekali-kali kita menghina orang. Jangan sekali-kali kita takabur. Allah terlalu marah orang takabur ni. Sebab takabur ni tidak layak dipakai sifat takabur ni kecuali yang maha agung, iaitu Allah. So itu Allah kata takabur ini ialah pakaian aku, selendang aku. Maka mana-mana orang takabur, walaupun dalam hati dia sebesar zarah. Zarah ni suatu yang paling kecil, lebih kecil daripada atom. Walaupun sebesar zarah ada sifat takabur ni, dia akan jauh daripada rahmat Allah, tidak akan masuk syurga. Ya la yadkhulul jannah mutakabbir, tidak masuk syurga orang takabur. Jadi sebab apa? Sebab saya highlightkan benda ni, sebab di akhir-akhir zaman ni terlalu banyaklah orang yang semasa hidup dia banyak melakukan perkara-perkara yang menggambarkan takabur. Dari segi bagaimana dia berleluasa menguasai dunia ini, sehingga diisytiharkan memiliki harta yang sangat banyak. Tak pernah terfikir kita satu orang boleh ada tanah sampai beribu-ribu hektar. Tak pernah terfikir. Yang lebih dahsyat lagi terakhir ni, mereka yang mengumpul duit untuk aman Palestin, tiba-tiba dikatakan duit tu diguna untuk beli 100 lebih kilogram emas. 100 berapa? 120? 137 kilo. Bukan gram, kilogram emas. Membeli berapa bangunan, membeli berapa rumah kedai. Ya Allah. Kumpul duit untuk aman Palestin. Dua pihak dia inayah. Tiga. Pertama, dia inayah orang yang sepatut terima. Lebih lagi orang Palestin yang sekarang ni tak ada makan, tak ada minum, tak ada ubat, tak ada apa. Nak bersalin, operate, bodoh gitu aja. Tak ada ubat bius. Nak makan ubat tahan sakit pun tak ada. Gambarkan. Mati keliling 5-6 orang, duduk tengah-tengah mayat. Berbelah-belah hari dalam kereta, dalam sejuk. Sampai hati duit orang Palestin tu tak dihantar. Digunakan pula untuk kekayaan. Allah, saya menggeletar. Saya dengar macam ni. Tak takut kepada Allah. Sedangkan kalau kita ambil hak orang walaupun sejengkal, walaupun seinci, benda tu akan dikalungkan di tengkuk orang yang ambil cara haram tadi. Ini bukan seinci, bukan sejengkal, bukan RM1. 80 juta. Ada yang
berbilion-bilion. Allah, sangat-sangat menakutkan. Malam tadi saya terkejut, rupa-rupanya Allah yarham, TYT Sarawak dia meninggal ya. Ya Allah, saya baru baca harta dia. Tak apalah, kita doakanlah. Mudah-mudahan Allah ampunlah. Ya. Dan kita ambillah yang tibar. Jangan sekali-kali minta Allah Ta'ala jauhkan ya. Allah. Jadi maknanya di akhirat terkejutlah dia orang. Dia hidup dengan segala kemewahan, tiba-tiba kemewahan itulah menjadi alat untuk menyiksa dia. Sebab itu dalam Al-Quran Allah kata, Allah Ta'ala kata kepada penjaga orang yang meninggal dalam keadaan membawa harta yang banyak tak bayar zakat ni, wallazina yaknizuna anfusahum, orang-orang yang menghimpunkan harta-harta dia untuk diri dia, maka malaikat akan berkata pada dia, hadza ma kanastum li anfusikum. Malaikat Allah jadikan harta dia tu emas, ketul emas, dan dibakar dia, dijadikan setrika, dibakar dengan api neraka dan digosok seluruh badan dia. Sambil duk gosok badan dia, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, malaikat kata pula, hadza, inilah yang kamu sediakan untuk diri kamu di dunia dulu. Fadhuqu ma kuntum taknizun, rasailah sekarang apa yang telah kamu sayang-sayang simpan-simpan di dunia dulu. Jadi pertama dia menginai orang yang patut dapat benda tu. Yang kedua dia menginai diri dia sendiri. Yang ketiga apa dia? Apa dia tak dengar? Orang yang menderma. Tapi orang yang menderma jangan susah hati. Walaupun pihak yang kita beri kepercayaan dia khianat, tetap orang yang menderma mendapat pahala sejauh mana keikhlasan dia. Sebab kita tak dapat trace. Orang nak terima ni amanah, kata amanah, kita tak dapat trace. Antara dia dengan Allah. Jadi bagi kita yang derma, don't worry. Tapi yang worrynya kalau tak ikhlas. Selagi kita ikhlas, insya-Allah Allah akan bagi sekadar mengikut keikhlasan kita. Tapi yang dua ni terinayah. Yang patut terima pun terinayah, dia tak dapat terima. Yang membuat tu lagi terinayah. Dia inilah menzalimi diri sendiri. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Apa maknanya? Kalau kamu buat baik, maka kebaikan itu akan dirasai oleh diri kamu. Kalau kamu buat jahat, maka untuk diri kamu juga. Falaha maknanya untuk dia tu ya diri kamu juga. Jadi sebab itu jangan kita kata aku beruntung, aku dapat kekayaan dengan tak bersusah payah, aku tipu orang aku dapat kaya. Itu orang yang tak cerdik. Orang yang nak kata bodoh marah kata tak cerdik je lah. Tak cerdik. Orang cerdik ialah orang yang melakukan sesuatu untuk kebaikan diri sendiri, walaupun dia bersusah payah. Ini orang cerdik. Tapi tak cerdik, dia senyum pada muka dia tak. Dia bagi ke aku, dapat ke aku, dengan aku tak payah susah payah. Ini bukan orang cerdik. Allahu Akbar. Wal-iyazubillah. Okey. Jadi lepas tu akan berlaku, bila semua berimpun, akan berlaku pecahan. Segala bintang, segala langit, semua akan berguguran. Ini dia cerita pula, langit tu dibuat daripada apa dan berapa tebal dia. Dia kata 500 tahun perjalanan tebalnya langit tu daripada macam kita tengok je lah. Kita tengok LRT punya laluan tu. Dia tebal kan simen dia. Samakah dengan tebal simen rumah kita? Dia nak lalu tu berapa tebal. Dalam simen tu pula ada apa?
ada besi. Langit tu kalaulah yang paling kuat di alam ini besi, maka besi dia tu setebal 500 tahun perjalanan. Daripada ujung ni nak sampai ujung tu, tebal dia tu. Antara selapis dengan lapis pertama, lapis kedua pula 500 tahun perjalanan. Kita nak pergi Johor Bahru daripada Perlis berapa tahun? Berapa tahun daripada Perlis nak sampai Johor Bahru? Kalau berjalan pun tak sampai sebulan. Kalau berjalan kau naik kereta berapa jamnya? Bayangkan bagaimana bila langit itu hancur. Hancur tu bukan hancur jatuh macam biasa. Yang jatuh tu ialah bahan panas yang cair, panas. Kalau besi cair jatuh atas kepala. Bayangkan. Jadi yang selamat mereka yang berada di naungan arasy. Jadi sebab itu berusahalah menjadi orang yang layak untuk berada di bawah naungan arasy. Nanti kita dah banyak kali lah dengar kan. Ada 7 golongan kan. Layak berada di naungan arasy. InsyaAllah kita akan bincang nanti. Pukul berapa dah kita? Masya Allah, tepat pukul 11:02. Masya Allah. Jadi sekarang ni kita dah baca sampai kepada gugurnya bulan bintang, gugurnya pecahan-pecahan langit di atas kepala orang-orang yang sedang berada di tempat perhimpunan tadi ya. Dan kita sampai ke sinilah dan kemudiannya ia hancur dan menjadi seperti perak yang mahu dicurahkan di atas api, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma takunus sama'u kalmuhli wa takunul jibalu kalihni. Hari kiamat itu, pada hari itu langit menjadi seperti perak. Perak ni iaitu logam yang sangat dahsyat. Dia emas, perak, gangsa, ini semua besi, ini semua logam yang sangat dahsyat. Kalau dia sejuk, dia terlalu keras. Bila dia panas, terlalu panas. Ya, sebab itu kalau ambil sudu kita di rumah tu, cuba letak dekat dapur gas, berbeza tak dengan kita ambil manci api letak kat dapur gas. Jadi panas dia tu lebih sangat dahsyat. Apabila panas tu sampai dia sendiri cair, Masya Allah. Jadi ada lagi satu hadis menggambar, bertanya tentang makhluk Allah yang mana yang paling kuat. Pernah dengar tak? Besi kata akulah paling kuat. Lepas tu dikatakan, saya tak ingat lafaz hadis tu, dikatakan oleh api, aku lebih kuat kerana bila engkau kena aku, engkau jadi cair. Lepas tu air kata aku lebih kuat, bila aku tiup engkau akan padam. Lepas tu kata pula angin, aku lebih kuat, bila aku tiup kamu akan banjir, kamu akan tertolak lah ke mana yang ditiup di angin. Kemudian dia kata angin kata aku lebih kuat. Lepas tu akhir sekali apa dia yang paling kuat? Ikhlas. Ikhlas inilah yang paling kuat, tak dapat dikalahkan oleh api, oleh besi, oleh angin, oleh air, oleh apa sekalipun, tak dapat mengalahkan andainya seseorang itu ikhlas. Sebab itu ikhlaskan diri, insya-Allah. Jadi kita sampai mana kita? Dia ayat yang berikut ni pun dia berkaitan juga. Kita baca ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idzan syaqqatis sama'u fakanat wirdatan kaddihan. Apabila langit pecah, ia seperti bunga mawar. Bunga mawar yang merah, seperti
kulit yang merah. Jadi maknanya segala langit, bumi, segala apa, masa tu bila dah hancur lebur, dia jadi merah seperti bunga mawar. Jadi kita berhenti dekat tu. Kemudian kita akan bercakap pula, berbincang pula tentang apa pula malaikat lakukan pada masa tu. InsyaAllah. Ni ada surat apa ni? Mohon didoakan ke atas Puan Nur Hakimi. Ya. Ya, Nur Hakimi binti Latif yang sedang koma di hospital. Masya-Allah. Ini satu lagi juga sakit. Nur Hakimi dia kita punya jemaah ya? Tak. Kawan jemaah. Kawan jemaah. Lagi satu. Ini kawan yang baik lah ya. InsyaAllah. Kawan yang baik, dia teringat untuk mendoakan untuk kawan dia. Ini yang kedua, doakan suami saya. Suami saya ni siapa dia ni? Kamaruddin bin Abdul Aziz, sedang sakit di hospital Putrajaya. Inilah. Jadi bila kita dengar sahabat-sahabat kita sakit, kita dengar sahabat-sahabat kita diuji dengan berbagai-bagai ujian ini, kita hendaklah mendoakan dia sampai kita bersyukur. Ya Allah Ta'ala sihatkan kita, dan kita berdoa semoga dia juga mendapat kesihatan. Jadi sebelum kita berdoa, marilah kita akhiri majlis kita dengan tasbih kafarah surah Wal Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa alihi wa ila jami'il muslimin wal muslimat. Syai'un lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan berkat iman kami, dengan berkat amal soleh kami, dengan berkat Al-Fatihah yang kami baca, jadikanlah Al-Fatihah ini sebagai asbab untuk Engkau kurniakan kesembuhan kepada saudara kami yang sedang diuji dengan kesakitan pada masa ini di Hospital Putrajaya, dan kepada sahabat kami yang bernama Puan Nur Hakimi binti Latif yang sedang menghadapi keadaan yang sangat getir, sedang koma di hospital. Maka kepada kedua-dua saudara kami ini berikanlah kesembuhan, permudahkanlah urusan rawatan, jadikanlah mereka orang-orang yang sabar menghadapi ujian itu. Mudah-mudahan kesabaran mereka itu melayakkan mereka mendapat Haziratul Qudsi yang Allah janjikan. Haziratul Qudsi, tempat yang paling tinggi di syurga untuk orang yang sabar menghadapi ujian dan untuk orang syukur menghadapi nikmat. Jadi jadikanlah mereka yang diuji bersabar dengan sebenarnya, dan mereka yang diberi nikmat bersyukur dengan sebenar-benarnya. Semoga kedua-duanya mendapat anugerah istimewa dari Allah Haziratul Qudsi. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah setiap orang kami yang berada di majlis ini, dan juga kaum keluarga kami, dan juga sahabat-sahabat kami, termasuk dalam hamba-hamba Engkau yang Kau ridai. Engkau beri petunjuk, beri bimbingan untuk melakukan amalan-amalan yang saleh yang melayakkan kami mendapat kasih sayang Engkau, mendapat syurga Engkau.
jauh daripada kemurkaan Kau, jauh daripada neraka Kau. Kami sangat-sangat rindu kepada kasih sayang Kau, keridhaan Kau, dan sangat-sangat rindu pada firdaus Kau, dan sangat-sangat takut dan gerun kepada kemurkaan Kau dan neraka Kau. Maka bantulah kami ya Allah untuk menggunakan segala anugerah Engkau di dunia ini untuk mencari keridhaan Engkau, dan berkatilah kami meneruskan bulan yang baik ini, meneruskan bulan Syaban, dan panjangkanlah umur kami sehingga kami dapat menikmati segala keistimewaan yang diceritakan oleh baginda Rasulullah SAW tentang hebatnya bulan Ramadan yang akan kami tempuhi tidak berapa lama lagi. Bantulah kami untuk memanfaatkan setiap detik bulan Ramadan untuk melakukan amal soleh yang terbaik di bulan Ramadan nanti. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ma qadaita lana min amrin faj'al aqibatahu rasyada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.